tadi kita dah sebelum ni, video sebelum ni kita dah tengok kita nak tukar kepada bentuk yang lain, tapi soalan seterusnya ni kita nak melibatkan simplify. Okey, nak mempermudahkan set ni. Maksudnya kita kena buat calculation sikit lah kan. Okey, so kita tengok yang pertama, set 3 bracket 3 plus set 2. Okay, bila macam ni kita buat macam cara penyelesaian biasa, kita perlu expand lah dulu. Okay, kita expand dulu. Right. Okay, soalan A kita expand. Bila expand kita akan dapat 3 set 3 set 3 plus set 3 times set 2. Maksudnya kita boleh darabkan 3 times 2, dia akan masukkan dalam satu set. Okay, 3 times 2 adalah 6. Okay. Jadi, boleh dipermudahkan lagi ke? Dah tak boleh. So, itulah jawapannya. Ataupun cikgu ubah sikit lah kat sini. Bagi mungkin ada yang kurang faham kan. Kita ubah sikit. Dia menjadi ni plus square root 3 times 2. Gabungkan. Okay. Jadi jawapan dia adalah 3 square root 3 plus square root 6. Okay. Sebabkan ni dah tak boleh ubah. Jadi maksudnya jawapan kita adalah 3 set 3 plus set 6. Okay. Itu jawapannya. Tengok soalan B pula. Okay. Soalan B, 2 set 3 over 5 plus set 108. Jadi dekat sini nampaknya kita nak kena pecahkan 108. So macam mana cara kita nak pilih 108 ni? 108 nak cari nombor-nombor yang sesuai untuk dipecahkan dengan 108. Okey, kat sini kalau kita buat sikitlah yang kiraan sikit ni. Okey, 108 kita ada 2 times 54. Kita ada 3 times 36. So, mana yang sesuai? Okay, rasa awak mana yang sesuai? Pasangan mana yang sesuai kita nak ambil? Okay, kalau kita ambil pada pasangan yang pertama, ini 54 ni bukan perfect square. 2 pun bukan perfect square. Okay, kat sini kita ada 36 ni perfect square. Yang ini tak apa, boleh jadi set 3 nanti. So, kita pilih yang ni. Okay. Jadi sekarang kita nak selesaikan. So kita akan ada ni B B 2 set 3 dah tak boleh buat apa, over 5 pun tak boleh buat apa, plus yang ni kita boleh ubah 3 times 36. Okay, ataupun kita tulis 36 times 3 pun boleh jugalah. Mana-mana tak kisah. Yang penting tu semua betul. Okay, tapi kita ubah elokkan sikit lah. Square root 36 times 3. Okay. Cikgu buat macam ni lah besarkan sikit. Okay. So, kita teruskan lagi. 2 square root 3 over 5. Okay. Di sini kita akan dapat square root 36 yang kita boleh tukar pada 6 set 2. Okay. Tak boleh buat apa. Kita panggil set lah set 2 ke set 3? Set 3. Salah. Okay, set 3. Okay. So, sekarang macam mana nak selesaikan lagi? Kita bayangkan macam kita buat matematik biasa. Dia ada sebelah kiri ada pecahan, sebelah kanan tak ada pecahan. So, kita kena gabungkanlah pecahannya. 2 set 3. Okay. Plus. Okay. 5 ni kita nak darabkan dengan sini. So, 5 times 6 is 30. Kita akan dapat 30 set 3 over 5. Okay, over 5. Okay, sekarang ni macam tadi properties yang cikgu bagi tu, kalau set 3, so kita boleh gabungkan set 3 ni. Jadi, ni, asyik salah tadi kenapa ni? Ini tambah. Alright. Bulan puasa ni asyik salah aja. Okay. Alright, sini 2 plus 30 darabkan dengan set 3 kat luar. Over
Okey. Jadi 30 plus 2 kita akan dapat 32 surt 3 over 5. Okey. Ini dah paling simple lah ni. Dah tak boleh dah nak kecil-kecilkan lagi dah. Inilah jawapan akhir dia. Okey, untuk B. Right. Kita sambung untuk yang ketiga pula, yang C. Okey. Yang C ni kita ada square root 147 divide by 4. Kita nak divide lagi dengan square root 27 divide by 2. Okey, 147. 147, cikgu dah boleh ringkaskan lah ya. Adik awak pun dah tahu cara nak tukar kan. So, 147 ni cikgu ambil 49 times 3. Okey. Divide by 4. Okey. Ni divide ni cikgu tukar pada darab. Bila tukar darab, 2 akan naik atas, 27 turun bawah lah. Okey. So, 2 akan naik atas. Square root 27, cikgu change to gunakan perfect square 9 times 3. Okey. Jadi, simplify lagi. Square root 49 ni boleh tukar pada 7 surt 3 divide by 4 times 2 over 3. 9 ialah 3 surt 3. Okey. Jadi dekat sini, kita boleh, kalau orang dulu memang suka cancel aja kan. Kalau awak cuba nak tekan calculator. So, 2 and 4 kita boleh kecilkan. Surt 3 dengan surt 3, kita boleh habiskan. Jadi akhirnya jawapan yang tinggal hanyalah 7 over 7 yang tinggal, ini yang tinggal dan ini. So 7 over 2 times 3. Okay, 2 times 3 is 6. So dapatlah jawapan yang ni. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak rationalize the denominator and simplify. Okay. Pertama kita kena rationalize dulu. Rationalize tu maksudnya kita nisbahkan. Okay. Nisbahkan denominator tu adalah penyebut. Jadi nak nisbahkan penyebut dan permudahkan. Okay. Jadi caranya ialah dengan kita perlu tukar. Okay. Kita perlu tukar irrational denominator. Okey, ni irrational denominator kan, penyebut yang bukan nisbah. Kita nak tukar dia menjadi rational denominator, menjadi penyebut yang penyebut nisbah. Okey, daripada irrational nak tukar jadi rational. So kita kena darabkan dengan kedua-dua belah lah, kedua-dua atas bawah ni darabkan dengan nombor yang irrational tu. Okey. Jadi result dia punya rationalnya, okey, rationalnya ialah bila surt A times surt A kan kita akan dapat A. Okey. So dekat sini kalau ikutkan yang ini kita akan dapat jawapan dia akan jadi B surt A divide by A. Macam tu. Jadi dia dah jadi rational denominator lah. Dekat sini dia jadi rational denominator. Okey, rational denominator. Okey. Jadi kalau ni tadi dia satu saja kan. Jadi kalau dia dua, dia ada dua term. Dia ada dua term. Jadi kita perlu darabkan dengan conjugate. Okey? Maksudnya kita darabkan dengan tolak. Ini conjugate. Okey. Ini M surt A plus N surt B. Darabkan dengan conjugate dia. M surt A minus N surt B. Okey. Ini jangan tersilap tulis sebab ni common mistake lah. Okey. Macam ni. Ini bukan bermaksud dia surt A order M. Bukan kalau order dia boleh kecil. Yang ini ialah M darab surt A. Okey. Ini M darab. Dia lain
Okay, kita tengok contoh yang cikgu dah sediakan kat bawah tu. Okay, kita tengok satu contoh. 5/7. Jadi kita nak rationalizekan denominator dia ni. Jadi kita perlu darabkan dengan set 7 di kedua-dua belah. Okey, jadi caranya 5/6 set 7 kita timeskan dengan set 7/set 7. So yang atas akan jadi 5 set 7 over, okay, set 7 darab dengan set 7 dapat 7. Okay, so dapat macam tu. Okay, soalan yang kedua, 3/2 plus set 2. Okay, ini ada dua term kan, so kita perlu darabkan dengan conjugate bagi 2 plus set 2. Okay, macam mana cara nak darabkan dengan conjugate? So kita akan ada 3/2 plus set 2. Kita darabkan dengan conjugate dia 2 minus set 2 over 2 minus set 2. Okay. Jadi yang atas tu kita kena darabkan lah. Darab macam ni lah. Macam kita expand tu. Okay. So kita akan dapat 3 times 2 is 6. 3 times set 2 is 3 set 2. Yang bawah ni tadi, ingat tak cara yang kita buat ringkas tu? So kita akan dapat 2 times 2 is 4. Okay. 4 minus set 2 times set 2, kita akan dapat 2. Okay. Jadi, akhirnya, jawapan akhir kita ialah 6 minus 3 set 2 divide by 2. Okay. Cikgu terangkan sikit pasal nilai. Ikutlah ada yang tak faham macam mana ni Teacher Heza ni dapat jawapan macam ni. Okay, kita tengok kita expand lah, maksudnya 2 plus set 2 times dengan 2 minus set 2. Okay, kita darabkan. Okay. So kita akan dapat 2 times 2 is 4. 2 times negative set 2 is negative 2 set 2. Lepas tu kita ambil set 2 nak timeskan dengan 2, positif kan. So plus 2 set 2. Okay, lepas tu kita nak darabkan set 2 dengan set 2. Ada tolak kan negatif ni. So minus set 2 darab set 2 dapat 2. So ni habis. Jadi, yang tinggal ialah 4 minus 2 saja. So dapatlah tu. Macam tu. Okey. Kita pergi pada nombor 3. Okey. Nombor 3, denominator dia cuma single. Okey, jadi terus sajalah darabkan 10 set 3 over set 5. Terus darabkan dengan set 5 over set 5. Okey. Jadi kita akan dapat 10. Okey, set 3 dengan set 5 kalau kita darabkan, kita boleh gabungkan dia. 3 times 5. Okay, yang bawah bertukar, saya ingat pula. Aku tak nak hilang tukar. Okey. Over, saya ingat juga. Okey, tak apalah. 5. Okey. Alright. So 5 dengan 10 ni boleh kecilkan dapat 2. Jadi akhirnya kita akan dapat tak keluar pula. Kita akan dapat 2 set 15. Okey, set. Ya Allah. Tulis pun tak betul. Besarkan sikit. Equal to 2 set 15. Okay. Set 15 dah tak boleh nak dipermudahkan lagi lah. Jadi inilah jawapannya. Okay. Kita tengok jalan kerja penuhnya macam tu je. Alright. Okay. Ni soalan yang terakhir. Contoh yang terakhir. Okay.
contoh yang terakhir. Jadi dekat sini kalau kita tengok soalan ni, besarkan sikit. Okey. Kita tengok soalan ni, tak ada apa yang boleh tukar. Ini pun tak ada apa yang boleh tukar. So dekat sini kita boleh tukar. Jadi kita tukarlah 8 dulu. Jadi kita nak buat soalan ni, kita jangan terus sembrono aja terus buat. Kita tengok dulu apa yang kita boleh tukar. Okey, kita tukar yang belakang, yang lain tak ada masalah, kita salin saja. Square root 2 plus, okey, 8 kita nak tukar kepada apa? 4 times 2. Okey, 4 times 2. Right. Jadi padam pula. Alright. Jadi kat sini kita selesaikan lagi. Square root 4 ni boleh pemudahkan lagi. Jadi kita tulis lagi 4 sec 2 over sec 5. Dan dalam ni sec 2 plus square root 4 kita boleh tukar pada 2. Yang belakang tak boleh ubah. Okay. Jadi lagi yang depan masih tak payah usik sebab dia tak boleh nak buat apa pun dah kat depan ni. Salin je lah. Okey. Yang dalam ni. Okey, dalam ni ini nilai kat depan ni 1 lah kan. Tak nampak 1 lah. Plus yang ni 2. Belakangnya sama. Jadi 1 tambah 2 dapat 3. Okey. So kita akan tulis 3 sec 2. Okey. Sekarang ni yang ni dengan yang ni dia didarabkan. Jadi kita darabkanlah. Darabkan macam tu. So, kita akan dapat 4 times 3 is 12. Sec 2 times sec 2 kita dapat 2. Bawah dapat sec 5. Okey. Apa tulisan dia buruk sangat hari ni? Allahu Akbar. Padamlah dulu. Padam semula nanti kita tulis balik. Salah tekan. Okey, ni 4 times 3 tadi dapat 12. Square root 2 times square root 2 dapat 2 bahagi dengan sec 5. Okey. Sampai sini sebab kita nak simplify. Denominator kita masih merupakan irrational numbers. Kita nak rationalize. Tadi kan soalan dia rationalize. Jadi kat sini kita kena darabkan dengan square root 5, square root 5. Okay, sebab kita nak jadikan dia rational. So, times square root 5 over square root 5. Okay. Jadi, kita akan dapat 24 sec 5 over sec 5 times sec 5 dapat 5. Okay, dah tak boleh nak ubah apa-apa lagi. So, that's all untuk tajuk cert. Harap-harap dapat membantu. Kalau rasa-rasanya videonya membantu, bolehlah share, okay, ataupun like. Terima kasih.